Okay. Dah? Dah. Assalamualaikum dan selamat petang dan salam Jumaat. Hari ini nama saya Nur Anissa binti Mat. Nama saya Hafizah binti Naharagla. Nama saya Gwendolyn Riafam. Hari ini kami akan membentangkan proposal report dan tajuk kami adalah Surf Blossom IoT Based Filtering System. Okay. Latar belakang projek kami adalah in this prototype, it can make it easier for plant lover to take better care of a plant. Untuk memudahkan pemilik tumbuhan menjaga tumbuhannya dengan lebih baik. Yang kedua, to help user who are busy with daily activity or works. Untuk meringankan beban pemilik tanaman yang terlalu sibuk dengan kerja ataupun aktiviti seharian. Dan yang ketiga, to reduce the plant risk for wilt. Untuk mengelakkan atau mengurangkan adanya tumbuhan yang layu dan rosak ataupun dan sebagainya. Okay, problem statement. Problem statement yang kami dapat adalah difficult to water the plant, especially during a long vacation. Maksudnya pemilik tanaman susah ataupun tidak dapat nak menyiram tanamannya yang berada jauh daripadanya. Yang kedua, sometimes people forget to water the plants because ada apa-apa kah? Dia tahunya nanya ada apa-apa kah? Aku buat dangannya continue je aku buat dangannya. Oh, si dengar lah Miss. Okay, yang kedua, sometimes people forget to water the plant because busy with daily activities. Dengan kadang-kadang pemilik tanaman itu terleka ataupun terlupa untuk menyiram tumbuhannya kerana sibuk dengan hal-hal lain. Yang ketiga, hard for the plant owner to observe their plant, to observe their own plant when they are in vacation or travel. Seterusnya suka bagi pemilik tanaman untuk memantau tanamannya, untuk memantau tanaman mereka sendiri semasa mereka bercuti ataupun melakukan perjalanan. Okay, yang seterusnya adalah objektif. Okay, yang seterusnya adalah objektif. Objektif yang pertama adalah untuk membenarkan pengguna untuk menyiram tumbuhan dari jauh, terutamanya apabila berada semasa cuti panjang atau berada di jarak yang jauh. Yang kedua, untuk menjalankan penyiraman tumbuhan dengan menggunakan jadwal. Ketiga, untuk mengawal atau mengawasi situasi tumbuhan semasa berada di semasa cuti panjang dengan menggunakan pengawasan kamera. Next. Okay, skop pengguna kami ialah hardware yang kami gunakan adalah Raspberry Pi 3 untuk mencipta penyiraman tumbuhan secara otomatik. Yang kedua, SD card memory. Memori untuk memasang sistem operasi di dalam Raspberry. Webcam USB 2.0. Menghasilkan video secara langsung atau direkodkan. Software Python
Python adalah sesuatu programming language untuk Raspberry Pi. Yang kedua, Apache. Dipasang di dalam Raspberry Pi untuk membenarkan perkhidmatan untuk perkhidmatan di dalam laman web. Yang ketiga, Raspbian. Operasi komputer berasaskan Debian atau untuk Raspberry Pi. Yang keempat adalah Etcher, iaitu adalah flashing SD card. Next. Okay, skop pengguna kami tertumpu kepada pemilik tumbuhan yang mempunyai tumbuhan di rumah dalam kadar yang sedikit. Seterusnya, project significant. This project can provide them a simple touch on a phone and it will automatically water your plant or it will water according to your desired schedule. Projek ini boleh menyediakan kemudahan sentuhan di ujung jari dan ia akan secara automatik menyiram pokok bunga anda atau ia akan menyiram mengikut kehendak jadual anda. Kedua, schedule will be set for watering the plant if users are too busy with their daily activities or work. This website will let them water the plant according to the schedule, making it easier to water the plant. Jadual akan ditetapkan untuk menyiram pokok bunga jika pengguna terlalu sibuk dengan aktiviti seharian ataupun bekerja. Website ini akan membolehkan kesenangan untuk menyiram pokok bunga tersebut. Third, users can monitor the well-being of the plant while on a travel or vacation using surveillance camera. Pengguna boleh memantau keadaan pokok bunga mereka apabila melancong ataupun bercuti menggunakan kamera pengawasan. Next. Ini adalah literature review kami. Researcher yang pertama iaitu Sahu dan Verma tahun 2017 dengan tajuknya Automated Smart Irrigation System Using Raspberry Pi. Device yang digunakan adalah Raspberry Pi 3 dan function dia adalah to control the water motor automatically untuk mengawal motor air secara automatik, monitor the plant growth untuk memantau ketumbuhan pokok bunga tersebut. Advantage dia pula stronger and quicker processor, built-in Ethernet port, Wi-Fi and Bluetooth capability. Disadvantage dia pula long setup and will need extra components when first starting and then it can be more expensive. Researcher yang kedua iaitu Tamarai Manalan pada tahun 2018 dengan tajuknya Smart Garden Monitoring System using IoT. Device yang digunakan adalah Node MCU ESP8266. Function to maintain the nature of the plant by continuously monitoring the parameter leading to the increased life of both plants and human being. Advantage, low cost, integrated support for Wi-Fi network, reduced size of the board. Disadvantage dia, need to learn a new language and IDE, integrated development environment. Kemudian reduce spin out dan scarce documentation. Maksudnya kurang maklumat pasal device ini. Next. Okay, feature kami yang ketiga adalah Kansara tahun 2015. Tajuknya adalah Remotely Control Bypass for Automatic Watering System. Device yang digunakan adalah GSM Global System for Mobile Communication. Fungsinya adalah to provide an automatic irrigation system, thereby saving time, money, power of the farmer. Advantage-nya, it is more cost effective, it has high data transfer speed and high capacity. Advantage-nya, many of the technology are patent and should be licensed from Qualcomm. Yang keempat adalah Duzis dan Dumix tahun 2017. Tajuknya adalah Automatic Plant Watering System, your sole moisture sensing by means of
suitable electronics and its application for anthropological and medical purpose. Device yang digunakan adalah Arduino Nano. Functionnya automatic plant monitoring system in just a few hours by connecting certain electronic component and other material required. The kelebihannya adalah great platform for beginner. Tiny size make it perfect for compact project. Functionally the same as their larger counterparts. The kelemahannya adalah limited onboard memory can make complex program difficult. Yang kelima adalah ImTouch pada tahun 2016. Tajuknya adalah IoT-based autonomous percipient irrigation system using Raspberry Pi. Device yang digunakan adalah Raspberry Pi 3. Fungsinya adalah can detect the appropriate time of water supply in the trees, keep track of the water level to prevent water from being accumulated around the roots. Kegunaannya adalah stronger and quicker processor, built-in Ethernet port, Wi-Fi, and Bluetooth capability. Kekurangannya, long setup and will need extra component when first starting and can be more expensive. Yang terakhir adalah Anusha 2018. Tajuknya Automatic IoT Based Plant Monitoring and Watering System using Raspberry Pi. Device yang digunakan adalah Raspberry Pi 3. Fungsinya adalah to design prototype for plant monitoring and watering system using Raspberry Pi and processor, and to develop web-based application for accessing result. Kebaikannya adalah stronger and quicker processor and built-in Ethernet port, Wi-Fi, and Bluetooth capability. Kekurangannya adalah long setup and will need extra component when first starting and can be more expensive seperti sama dengan ImTouch 2016. Next. Okay. Metodologi. Dalam projek ini kami menggunakan Agile methodology. Agile methodology telah dibahagikan kepada 3 sprint. Setiap sprint ada mewakili satu objektif yang telah dinyatakan awal tadi. So ini adalah raja dia. Next. Okay, dalam sprint yang pertama, plan phase. This system plan to create a website by connecting to the device for users to water their plant easily from afar. Sistem ini akan mencipta satu website yang akan connect kepada device ataupun peranti untuk memudahkan user pengguna menyiram pokok bunga daripada jauh. Design phase. During this phase, a website had been designed so that user can use when they need to watering their plant from long distance or afar. Dalam phase ini, website akan didesain, akan direka untuk user supaya pengguna dapat menggunakan menyiram pokok bunga daripada jauh. Build phase. This system had created a website by writing the code and converting the design, and the website will connect to the device. Sistem ini akan mencipta satu website dengan menulis kod dan menukar kod itu kepada satu desain, dan desain website itu akan dihubungkan dengan peranti. Test phase. This system will functionally test the website if can be used from afar or long destination. Okay, dalam phase ini, sistem ini akan menguji sama ada website ini dapat digunakan daripada jauh ataupun tidak. Review phase. To determine whether the website currently can be used. And the website can be used from afar. Kayak di mana sama ada website ini dalam phase ini
akan how to say, to determine whether the website currently can be used and daripada jauh. Jadi website ini akan digunakan daripada jarak yang jauh. Next. Sprint 2, Plan Fast. This system will create a schedule in the website by using the device forwarding the plan. Sistem ini akan membuat membuat jadual di dalam website tersebut menggunakan device untuk menyiram pokok bunga. Design phase. This system will have a design on how to make a schedule to water the plant. Sistem ini akan ada design untuk membuat jadual untuk menyiram pokok bunga tersebut. Build phase. This system will make a schedule by setting the time using the device to water the plant from long destination. Sistem ini akan membuat jadual dengan menentukan masa menggunakan peranti untuk menyiram pokok bunga tersebut daripada jarak jauh. Test phase. In this phase, user will see how the website water the plant when user had already set the schedule. Dalam fasa ini, pengguna akan melihat bagaimana website tersebut menyiram pokok bunga itu setelah menentukan jadual. Review phase. To determine whether the schedule currently can be used by the user. Untuk menentukan sama ada jadual itu tersebut dapat digunakan oleh pengguna tersebut. Next. Sprint ketiga. Plan phase-nya ialah this system use a camera to monitor the plant from long destination. Sistem ini akan membuat menggunakan satu kamera untuk memantau tanaman dari destinasi yang jauh. B. This system design a way on how a camera can be connected to the device to water the plant when user are not around. Sistem ini akan merancang cara bagaimana bagaimana kamera dapat disambung dengan dia punya gadget untuk menyiram tanaman mereka. C. Build phase. This system user will set a camera and connect the camera by using laptop. Dalam sistem ini, pengguna akan mengatur kamera dan menyambungkan kamera dengan menggunakan komputer riba. Maksudnya dia akan tengok tanaman dia daripada komputer riba. D. This system will test the camera whether it can be used to monitor users' plant from far away. Dalam test ini kami akan menguji kamera sama ada ia boleh digunakan ataupun tidak. Review phase. To determine whether the camera currently can be used by the user and monitor the plant from a long destination. Untuk menentukan sama ada kamera pada masa itu dapat digunakan oleh pengguna untuk memantau tanamannya dari jarak jauh. Ini merupakan gancat kami. Gancat kami telah dibuat berdasarkan metodologi kami. Pada yang pertama adalah project briefing selama 4 jam dalam masa sehari. 2 jam dalam masa sehari. Kemudian 2 meeting sehari. Project proposal selama 4 hari. Proposal report selama sehari. Sprint 1, planning, design, bid, testing dan review selama 21 hari. Sprint 2, planning, demonstration 1, build, testing, review selama 16 hari. Sprint dan juga sprint ketiga 20 hari, planning, design, build, testing, review dan demonstration 2. Selama 27 hari akan ada final report, compile project, final project presentation, final report correction, compile the correct project and then submit all documentation. Ini merupakan kos kami. Yang pertama kami menggunakan Raspberry Pi 3 yang berharga dengan 200.
And then kami gunakan 12V motor plus dosing pump, 12V 3A power supply, and then power supply plug adapter connector, 5V relay 4 channel, jumper wire, male to male, male to female, dan juga next male to female. Sepatutnya male to male lah, bukan male to female. Salah. Betul. Salah. Female. Dan tu menggunakan silicon tubing size 16/21mm 1 meter, PC ataupun laptop, webcam USB 2.0, tumbuhan, dan juga SanDisk, memory card, SD card. Next. Kesimpulannya adalah pemilik tumbuhan sepatutnya lebih peka dengan projek ini kerana ia mungkin sangat berguna kepada mereka kerana tidak menggunakan tenaga yang banyak. Yang kedua, projek ini sangat membantu dalam meningkatkan tenaga kerja manual dan untuk meningkatkan produktiviti dalam melaksanakan IoT dalam kehidupan seharian. Berharap projek ini dapat membantu dan menyelesaikan masalah pemilik tumbuhan yang memiliki masa yang sukar dalam menjaga tumbuhan mereka. Ini adalah reference yang kami perolehi. Ada 6 reference yang kami dah boleh. Sekian, terima kasih. Okey, boleh tak scroll balik daripada atas? In this prototype, it can make it easier for plant lovers to take better care of plants. To help users who are busy with daily activities or work, to reduce plants' risks for wilt. Okay, next. Dengar ke suara saya? Dengar, madam. Sekali dua. Okay, kenapa you suka vacation ni? Kenapa you suka gunakan keyword vacation no? Kenapa you tak pakai word yang macam bagi saya general tapi vacation ke travel ke apa semua dia termasuk dalam satu term yang sama, boleh dikategorikan dalam satu term yang sama. Saya rasa better you cari satu term tu di mana dia boleh dikategorikan di bawah kategori yang sama. Okay, boleh. Sebab kalau you letak long vacation, lepas tu cuba you tengok problem statement pertama tu you kata long vacation. Lepas tu problem statement kedua you cerita pasal daily activities. Lepas tu problem statement ketiga tiba-tiba ada muncul travel pula. So saya rasa lagi sesuai lah you cari satu term di mana semua perkara tu boleh berada dalam kategori yang sama. Okay, itu yang pertama lah. Belum. Saya belum habis lagi problem statement susah hati. Lepas tu, difficult to water plant. Especially during a long vacation. Difficult to water plant. Kenapa saya rasa macam ayat ni belum lengkap oh? Macam for me lah macam tergantung aja. Kalau tengok pada this problem often happens to plants lover. For example, they had to work away from housing
Okay, for example, they had to, ni tolong atur balik ayat ni. Kalau you dah memang jauh daripada rumah you, tak perlu lagi you mention tentang going on a vacation. Tak perlulah sebab kita memang dah tahu you jauh daripada rumah. So full stop sampai situ sahaja. Okay. So tak perlu lagi you nak mention going on a vacation. Kalau you tengok lebih kurang sama pun memang kategori dia jauh daripada rumah kan. Betul tak? Okay, lepas tu at the same time the weather is high temperature. You tengok report you at the same time the weather is high temperature, the plant bukan will kah? Die if not water with enough water. Untuk problem statement pertama, kalau you tengok pada report tentang penerangan you lah dalam problem statement tu. Saya faham maksud awak tapi cara you construct dia punya content tu berbelit-belit. Better you construct dia straight to the point. Tak perlu nak banyak bunga-bunga cinta dalam tu. Boleh? Boleh. Okay, sebab saya tengok banyak sangat bunga-bunga cinta dalam tu. Sedangkan you sebenarnya nak cerita satu perkara je. You nak cerita difficult to water plants especially during working hours or vacation. Tengok ada lagi. Working hours or vacation. Okay. Why not you guna keyword remotely? Not remotely. Macam mana nak cakap ni, pening pula kepala aku tengok benda ni. Adalah. Okay. Direct to the point aja you cerita. Sekira ataupun you boleh kata berada di luar kawasan dalam tempoh masa yang agak lama. Rasa ayat tu lagi sesuai. Tak perlu you nak mention during working hours. Kenapa you nak mention during working hours? Teruknya awak punya tanaman tu. Kami orang bekerja 8 jam sehari aja, takkan waktu tu dia boleh mati kot. Okay? Okay, madam. Okay. Lah fikir logik lah. Alah hai awak ni sayang betul awak dengan pokok tu ya. Okay, lepas tu people forget to water the plants. Boleh lah. Sometimes plant lovers are too busy with other things they will forget to water the plants as the plant is not taken. Okay, boleh lah. Difficult for the plant to observe their own plant. Ada lagi vacation. Okay. So tolong observation yes, tapi tolong tengok balik you punya penggunaan perkataan, penceritaan, direct to the point. Jangan kalau saya tengok you asyik fokus dengan vacation aja. Okay? Janganlah lah. Kaya betul orang ni asyik nak vacation aja. Kalau you betul-betul nak fokus dengan vacation, cerita pasal vacation je lah. Jangan you cerita pasal working hours, pasal work, travelling for works dan sebagainya. Okay? Lepas tu objective to enable people to water the plants remotely, especially tengok during long vacation. Sebenarnya you nak fokus pada apa ni sebenarnya? Nak madah nak tanya orang pengguna tu tak ada kat rumah selalu, macam tak almost everyday pergi luar lah. Tapi dia orang bukannya pergi mana-mana hanya untuk vacation, betul tak? Betul. So cari terms yang general. To enable people to water the plants remotely especially during long vacation. And to develop an application. Siapa yang develop application ni sebenarnya?
Tiba-tiba hujung tu ada and to develop an application. Siapa yang develop? Pengguna ya, madam. Kah? Okay, sepatutnya you boleh stop sampai vacation tu aja. Kenapa you sambung dengan and to develop an application? Seolah-olah owner ni yang, plan owner ni yang kena develop application tu, bukan awak. Nah, okay, to automate the plants watering, to monitor situation of the plant well-being. Okay. Pada problem statement, setiap perkara yang setiap point yang you bagi, you buat you describe, you explain. Tetapi kenapa tiba-tiba sampai objektif you just list down? Kan sebab straight to the point. Oh ya kah? Okay, so kalau boleh bagi explanation sikit boleh? Boleh. Setiap ni you explain. Tak perlu panjang. Saya tak minta you buat sampai setengah muka surat, satu muka surat untuk explain satu objektif. Tak perlu. Just 2-3 line dah, it's okay. Sekurang-kurangnya cerita tu dia ada permulaan dan pengakhiran. Okay, kalau nak buat permulaan, climax dan pengakhiran pun boleh. Okay? Okay. Scope. The scope of the system is included with monitor the plant health and semester level. Okay. Next, can remote plant watering by using website. The users can turn on or off the watering. Lastly, user can set schedule if the user want to water at morning or night. Okay, jap. Lastly, user can set schedule for watering the plant. So apa guna button on dengan off? Kalau you dah set schedule, dia tak auto siram ke tanaman tu? On off ya, sekiranya macam kalau dia ikut schedule. Dia teringat. Madam. Kalau contoh dia ingat, ada tak perlu set schedule tu, dia just terus direct direct diri sendiri dia yang tekan. Tapi contoh dia kalau dia lupa, dia set pakai schedule lah. Depends dengan pengguna. Kalau dia lupa dulu baru nak set macam mana? Saya rasa kalau bagi saya lah, manusia kan suka kerja yang sangat mudah, betul tak? Why not just set the schedule, nanti dia auto siram lah. Sama ada you lupa ataupun tidak, rasanya tak perlu dah sebab dah ada schedule tu. Why not gunakan apa yang telah diberi kan? Betul tak? Sama macam dengan alarm jam loceng kita, betul tak? Dah ada dalam telefon, kenapa kita tak nak gunakan? Pakai kejutkan kita bangun tidur, betul tak? Betul. So sama juga dengan yang sistem awak ni, projek awak ni, why not? Bila dah sediakan schedule, of course plant owner tu dia lebih prefer pakai schedule tu daripada dia nak kena ingat, kena turn on, betul tak? Tetapi tak salah sekiranya you letakkan sekali bahagian turn on off ni sekiranya berlaku error pada bahagian schedule. Jadi saya boleh katakan perkara paling utama adalah penschedulan. Jadi untuk button turn on dengan turn off tu just sebagai emergency button. Okey, sekejap Cik Rohaya nak menyampuk. Okey, sampuk. Aku benarkan. Okey. Ni soalnya. Sabar dulu. Okay. So saya rasa saya boleh bantulah penerangan yang pasal sistem awak tadi tu kan. Sebab berdasarkan awak cerita dengan saya hari tu pasal awak punya pasal awak punya sistem ni yang madah pasal on off ya, in case kalau user tu rasa pokoknya memerlukan air lagi. Macam rokok yang disiramnya yang rasa belum cukup walaupun dia dah set schedule, tapi mungkin harian yang rasa kurang air tu. So dia boleh tekan on and then dia akan membolehkan benda yang berfungsi mengikut button on nya lah. Boleh dia buka pipe siram diimpun, so dia just tekan
button on-nya. Faham? Yang nak kita orang masukkan nak. Ataupun kita orang simpan dia explain. Lupa. Betul? Faham tak Aisyah? Faham. Sepatutnya awak defend your sistem macam ni. Okay? Awak bagi tahu kenapa wujudnya on off tadi. So on off tadi kalau user tu rasa dia nak siram sendiri, so dia tekan on off walaupun dah ada schedule, tapi mungkin schedule itu dia rasa macam waktu tu tanaman tu memerlukan air. So dia ada button on off. Okay, so tak perlu dia buka pipe, dia sendiri yang siram. Okay, so you are giving the user dua cara. Okay, yang satu manual, okay, yang satu lagi guna schedule secara automatik. Macam yalah, saya rasa macam tu kan awak punya plan sebenarnya kan? Betul kan? Yalah, itu saya nak bantu dah, ada bantuan dah projek saya. Sebab dia tengok dia orang kecil nak explain. Tengok bagus supervisor awak ni. Nervous, madam. Okay, tak apa. Seterusnya, kenapa tiba-tiba dalam sistem skop ni awak senaraikan hardware dengan software dia ni? Okay. Tapi tu sebenarnya boleh engkau dalam sistem design metodologi ya. Ada boundary. Software dan hardware yang gunakan. Okay. Dan ni ada tak letak dalam sistem design juga? Ada. Ada, okay. IoT based watering system is easy for plant owner. Okay. Bergema. Bergema, madam. Betul. Begini lah. Aku pun tak. Okay. Speaker. Okay. This project could provide solution to those who is This project could provide solution towards those who is having whatever. This can help the plant go up. A full-time job may have a great way. I can provide them. For those who has a full-time job. Apa ni? Tiba-tiba pergi full-time job pula. Allah, sakitnya kepala saya. Tolong stick dengan satu je. Awak ni dah melelat-lelat pula pergi tempat lain. Okay, saya pun full-time job juga tapi tumbuhan saya tak mati pun. Maafkan kami, madam. Kira tak ada orang laku lah. Kira orang laku. Nyuruh barang laku. Sebab awak kembali semula pada introduction, you fokus pada orang yang kerja remotely kan. So, kerja remotely je lah. Okay. Nanti dekat kesimpulan terakhir tu baru you boleh kata bahawa yang ni pun sesuai untuk apa? Untuk orang yang tak kerja remotely juga. Okay, faham? Faham. Masa ni you fokus tu dengan objektif you, dengan problem statement you. Literature review saya skip. Metodologi macam okey, saya tengok tadi. Macam okey. Alhamdulillah. Tapi ada missing. Apa Miss? Awak tak letak go to the next slide. Awak tak ada letak design punya diagram kan?
Tak apa. Yang cik kan tadi Puan Aisyah tanya pasal yang hardware tu kan. So yang tu sepatutnya kalau misalkan awak nak buktikan yang awak dah mention yang awak ada mention hardware tu dalam metodologi, so awak boleh tunjuk sebenarnya lah untuk bukti yang ada tu. Okay. Okay lah, proposal you. Boleh. Design, build phase, bla bla bla. Yang ni saya dah tengok-tengok tadi. Gancat pun okey. Tapi kenapa lah tak cantik cara awak screenshot ni? Bodoh betul. Tolong kau ke gancat je. Macam mana nak screenshot ni? Dalam laporannya. Saya okey Sama lah betulnya. Ya lah teh, bodoh. Tapi saya perasan lah, kejap saya perasan dekat sprint yang kedua ya, si ada design. Yang 6 ya. Awak planning Skip. design phase. Saya lupa. Design phase missing. Lepas tu demo yang, kenapa demo yang lama gila 7 hari tau? Bukan demo sehari tak kah? Tak sampai sehari pun. 20 minit, 30 minit je demo tu. Saya nak tarik. Bila nak je kita orang tu. Saya rasa awak punya demo tu boleh tukar pada design. Design letak atas tu mungkin ambil masa dalam 6 hari kah. Okay. Demo tu taklah lama sangat. 7 hari tu lama sangat. Okay. Ni mesti tiru daripada projek timeline saya ni. Tapi sebab ada Puan Aisyah ada letak time frame kan, dan awak belum tahu lagi tarikh sebenar awak present tau. Sebab tu awak letak 7 hari. Confident. Ataupun maybe you can put design / demonstration 1. So meaning that during the design phase you have the demonstration 1. But make sure when you put it like that, make sure the time frame is before the 14 September. Because if you put together macam tu, nanti tiba-tiba awak present pada Monday 14 sudah 9. And then macam mana dengan awak punya design phase tu, takkan terbang juga. Okay ya? Okay. So dia kena ni lah, awal tu. Maksudnya planning tu kena kurangkan lah. Planning saya rasa 3 hari tak payahlah, 3 hari, 2 hari pun. Sehari pun cukup planning tu. So planning tu awak nak plan berdasarkan review yang sprint 1 kan. Sprint 1 awak dah tengok sama ada dia jalan ke tak jalan awak punya function yang pertama tu. So planning tu just you plan if the function is working in the first sprint, so awak boleh proceed. So bila dia berjalan yang first sprint tu objektif tercapai, so meaning that for the planning I don't think it will take longer. Okay, 3 days. I think it is just enough for 1 day. Okay. But if your sprint 1 doesn't achieve objective 1, the objective that you set, jadi awak kena buat planning tu 3 hari tu lama sangat. Okay. So you put less lah on planning lah. Tu teguran saya lah. Okay, overall saya tengok awak punya ni boleh lah, tak banyak masalah. Cuma saya nak tanya sebab you dah tengok kan projek senior yang lepas yang lebih kurang macam ni. Okay, apa yang tambah baik yang you bagi, tambah baik maksud saya bahagian mana yang berbeza dengan projek senior you sebelum ni? Kalau senior dia tak dapat nak siram tumbuhan dia dari jauh mengikut jadual, tapi kami boleh projek ni dapat siram tumbuhan daripada jarak yang jauh dan mengikut jadual. Awak tu jawab pun salah. Senior awak boleh siram dari jarak tak jauh secara remotely, cuma dia tak letak schedule pun kat situ. Tu aja bezanya. Bukan hati dia kata. Ni. Projek senior tak dapat dikontrol secara remotely. Website dia punya tu. Yang menggunakan website. Ada pun. Dia sediakan website, dia orang tak ada. Okay. Lepas tu apa lagi? Ada lagi ke? Tak ada.
Tak ada. Madam. Sini guna apa? Arduino kah? Raspberry Pi? Arduino. Dino, kami menggunakan Raspberry Pi. Bahan tu dah ada belum? Tunggu kita nak. Belum. Raspberry Pi tu. Ya, kami tunggu. Sepatutnya Madam. kena cari secepat yang mungkin lah, sebab kalau you tengok demonstration tu akan dilaksanakan pada September. Demonstration 1 tu akan dilaksanakan pada September. Instead, pada masa tersebut, projek awak 50% dah berfungsi. 50%. Jadi awak kena fikirkan daripada sekarang tentang peralatan-peralatan tu dan dah mula untuk develop sebenarnya. Tapi kalau tengok nyempun kalender ya, maksudnya first printnya ada hasil lah. Macam yang pertama lah, yang awak boleh website awak dah ada button untuk remote control tu, and then dia boleh kawal yang pun siraman air yang daripada jauh. Awak cakap jadi sepatutnya function lah. Sebab awak dah lepas sprint 1 kan, awak baru nak masuk sprint 2 kan. Sprint 2 tadi yang pasal schedule kan. Schedule ni saya rasa mungkin awak just boleh tunjuk dia punya, sebab dia masuk dalam design, sebab demo 1 sekali dengan design. So maybe for that time I think you can show the dia punya layout sahaja dulu. Layout for the schedule. Okay. Sebab ikut dia punya timeline tu lah saya tengok. So you must make sure lah dalam demo 1 based on the timeline tu apa yang sepatutnya dah ada lah. Macam kata Puan Aisyah tadi. Okay. Dengan awak bila? Maksudnya dalam minggu ni you kan memang dah kena carilah semua bahan ni dah lengkap. And then bulan 9 kan you bukan bertemu secara face to face dengan kawan-kawan. Ya. Minggu lagi. Minggu Next kita. week. Next week. Bukan next week dah ya, bulan 9. Next week. Yalah 2 minggu lagi lah daripada sekarang. 10 Week sih tak dah masuk. 7 ke 10. Bukan yang 4. Bila awak start masuk? Masuk Minggu depan. Minggu depan. Minggu 1 lagi. 7 bulan 9. Yang 1 bulan 9. So waktu tu memang dah kena standby lah sama barang-barang you. So bila dah berjumpa antara satu sama lain tu dah kena proceed dah. 7 bulan 9. Betul lah 7 bulan 9. Jangan buang masa. So you bermain dengan banyak teknikal ni. Okay? Sekarang 1 minggu lagi. 2 minggu. 1 minggu lagi. Awak ada 2 minggu lagi. Awak ada minggu depan, minggu 1 lagi untuk yang first sprint. Sepatutnya first sprint sekarang awak dah buat website kan. Lepas tu awak dah ada hardware tu untuk awak pasang-pasang device ya. Tengok sprint 1 awak. Jangan awak sprint 1 yang terketas je. Jangan awak take je terketas je untuk present proposal. Tapi lama ni aku beri makan kertas juga. Okay, overall yang lain okay, tak ada masalah. Okay, baru proposal kan. Alah, proposal macam ni je. Okay, so saya rasa tak ada apa lagi saya nak komen. So, you jumpa supervisor yang rajin nak melihat. Melihat supervisor you. Okay, so tak ada. Cuba buat yang terbaik lah untuk demo 1 nanti. Pastikan sekurang-kurangnya 1 objektif ataupun 1.5 objektif dah tercapai. Okay? So Rahaya, ada apa-apa lagi nak kelakar dengan anak projek awak ni? Saya nak komen pasal yang hardware tadi. Kan daripada minggu lepas lagi saya dah bagi tahu jumpa Puan Aisyah kan nak dapatkan yang Raspberry Pi tu kan. Sebab kita orang sepatutnya waktu proposal ya, bukan fikir proposal aja, awak sepatutnya dah fikir dah, awak dah start dah buat seperti apa yang saya cakap kan, buat website, macam mana nak set up device. So meaning that right now you only have 2 weeks. Okay, awak ada 2 minggu je nak cuba capai yang sprint 1 ya. So jangan lagi cakap kerana COVID tak ada peralatan and so on. So ada Hafizah dengan Anissa kan dengan kucing kan. Jadi rajin lah pergi poli. Okay.
minta device setakat yang ada lah. Awak kena pastilah device apa yang ada di poli ni, lepas tu yang kekurangannya, yang missingnya awak cari sendiri, but make sure dalam 2 minggu ya semua ya dah ada. Faham? Sekejaplah komen saya, yang lain-lain komen pasal report tu nantilah saya tegur lagi. Okay. Cakap Ivy dulu. Masih ada masa untuk membetulkan. Okay, so rasanya tak ada apa-apa lagi. Best of luck lah. Thank you. Yang penting nampaklah perbezaan projek you daripada senior-senior yang lain. Yang tu yang penting. Kalau masih tak ada perbezaan tu, nampak sangat you copy and paste nanti. Kalau copy and paste nanti siaplah awak. Okay, itu sahaja. Thank you very much. Thank you, Madam. Thank you, Bye-bye. Bye-bye. Okay.